السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sekalian yang dirahmati, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu. Jadi malam ini patutnya ada tahlil tadi ya, Pak. Tengok ramai ada tujuh ikut. Jadi insya-Allah saya akan kita isyak dalam pukul 8.40 dalam 15 minit ya. Dekat isyak tu kita tahlil lah. Kita stop pengajian, kita terus dengan tahlil lah. Saya akan bawa tahlil terus lah. Jadi ada dua nama di sini ya, Zulkifli dengan Sa'idah. Baru ni ya dulu. Baik. Jadi kita pergi dulu tuan-tuan pengajian. Jadi kita masih lagi di bawah tajuk Perang Badar. Kita masih lagi di bawah tajuk Perang Badar. Tak habis lagi. Baik. Jadi kalau tuan-tuan ingat pada 2 minggu lepas saya sebut dengan yang mana musuh tak mau perang. Dia ada di kalangan orang kafir, orang yang bukan Islam, bukan semua yang memerangi Islam. Ada yang setengah dia tak memerangi Islam. Sebab tu kafir dia ada macam-macam kafir kan. Ada kafir dipanggil kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang memusuhi Islam. Tak boleh tengok Islam, benci Islam, benci azan, benci program-program agama, meluah dengan aktiviti kemasyarakatan. Yang penting aktiviti Islam ni benci Islam, nyampah. Tapi bukan semua kafir begitu. Kita tak boleh anggap kita tengok orang bukan Islam kita anggap dia pergi sama, bukan. Dia ada satu nama kafir harbi, kafir yang memang memerangi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua dia panggil kafir zimmi. Zimmi ni kafir yang duduk di negara Islam, yang mana dia tak merujuk pengusahaan dengan Islam. Ataupun mana-mana kafir kita jumpa, tapi dia ni tak musuh dengan Islam. Ada tuan. Dia jenis tengok hubungan sesama manusia kan, dia menghormati. Ada yang macam tu. Jadi dia tak musuh Islam kerana agama tak. Yuqatilunakum fid din, Quran sebut. Memerangi kita pasal agama. Pasal apa perang kita? Pasal kita orang Islam. Itu kafir harbi ya? Dia memerangi kita pasal kita Islam. Harbi, benci pada Islam, benci pada syiar Islam. Yang kedua kafir zimmi, yang dia tak tunjuk musuhan dengan Islam. Masa saya mengaji dia hantar dulu ambil kursus bahasa. Ada seorang sahabat saya tu, dia mengaji bahasa Arab juga, dia mesti Qatar, tapi dia bukan orang Islam. Dia orang Ukraine. Dia identiti dia Ukraine ni, identiti dia ialah Kristian Ortodoks. Tapi pegangan dia sebenarnya etis. Dia tak percaya ke mana-mana agama. Dia anggap agama ni hanyalah budaya masyarakat ni. Jadi budaya masing-masing lah. Jadi dia tak pernah langsung nak kata dia benci agama mana-mana, tak ada. Dia tengok manusia ni sama. Agama ni dia kata itu semua pandangan masing-masing. Dia kata duduk sini Islam lah, duduk sana Kristian lah, duduk sini Hindu lah. Itu pandangan dia lah. Jenis ni bukan harbi, ini zimmi. Tak ada pemusuhan dengan Islam. Satu lagi dipanggil kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ni kafir yang diberi, kita ada perjanjian dengan dia. Contoh mana-mana kafir yang contohnya lah musuh yang menjadi duta di negara kita. Walaupun kita berperang dengan negara dia, tapi bila dia hantar duta, dia hantar wakil, maka dia ada perjanjian keselamatan untuk dia. Kita tak boleh bunuh dia. Haram bunuh tuan. Jadi saya sebut adalah sebelum ni dalam pasukan Quraisy bukan
kafir bukan semua kepala macam Abu Jahal. Sini pun kita nampak lah. Yang jahat Abu Jahal, dia nak perang lawan Islam. Jadi bila Abu Jahal hantar seorang lelaki kan, nama dia Umair bin Wahab Al-Jumahi, pergi cek kedudukan tentera Islam. Ni kita bincang sebelum ni. Jadi Umair dia pergi dikeliling tentera Islam. Dia tengok Umair ni bukan Islam. Dia dapat agak kekuatan tentera Islam lebih kurang 300. Kalau kurang pun sikit, kalau lebih pun sikit. Kemudian dia pergi kat Quraisy, dia beritahu dalam 300. Kemudian dia pergi lagi, dia tengok kat belakang tentera Islam ada tak pasukan tambahan. Jauh dia pergi, tengok-tengok tak ada. Jadi dia kata dekat orang kafir Abu Jahal, dia kata tak ada lah, memang dia pun banyak ni lah, 300 ya. Kemudian kata Umair bin Wahab Al-Jumahi, dia ni kafir, tapi dia beritahu, dia kata lebih aku nampak lebih baik apa tak payah perang lah. Sebab aku nampak mereka ni akan menimpakan bencana yang besar pada hampa. Tidak akan ada di kalangan mereka yang mati, melainkan dia juga akan bunuh hampa. Apa maknanya hidup? Kalau dia pun mati, kita pun mati. Dia juga Islam, dia tak perang. Kemudian bangkit pula Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam pun tak mau perang. Dia jumpa Utbah, bagi tahu kat Utbah, tak payah perang lah, buat apa kita perang. Pedagang pun dah dapat balik lepas dah. Jadi Utbah pula cakap kepada orang Quraisy, biarkanlah Muhammad dengan orang-orang Arab. Kalau kita perang, kita menang pun, kita akan merasa dibenci. Kita merasa benci dan dibenci. Sebab dari kalangan umat Islam tu banyak warga mereka. Rasulullah bersama para sahabat, banyak warga mereka daripada Mekah, bertemu dengan keluarga. Kemudian kalau kita menang pun dibenci dan merasa dibenci. Kalau kita kalah, lagi letteruk. Jadi baliklah dia kata. Hakim bin Hizam pun jumpa Abu Jahal, kata tak payah perang. Kenapa? Orang kafir dia tak mau perang. Baliklah dia kata, Utbah sebut begini dan begini. Abu Jahal sakit hati. Abu Jahal kata apa? Utbah ni pahlawan hebat, penunggang kuda yang hebat, tapi dia tak mau perang. Maka Abu Jahal provokasi lah. Dia kata tak sangka Utbah ni penakut. Demi Allah dia telah takut tengok Muhammad dengan pasukannya. Dan dia takut di dalam pasukan Muhammad adanya anaknya yang dah masuk Islam. Dia ada anak Utbah yang masuk Islam, nama Abu Zaifah. Sebab tu dia takut perang. Bila Utbah dengar Abu Jahal kata dia ni penakut, oh ni pantang lah tuan. Dia pahlawan. Dan saya pun dapat makluman katanya kalau di Rusia, tetapi Rusia, kalau tuan kata dia tu penakut, kawan orang putih sebut, oh itu pantang bagi orang Rusia. Cukup pantang. Kalau kata penakut ni, kalau pantang untuk nenek ya, macam tu lah. Kalau kita marah lah tu, tapi di Rusia ni kalau kata penakut, memang dia akan sangat marah lah. Penghinaannya cukup besar kalau kata orang tu penakut. Baik, jadi tuan-tuan, bila dengar macam ni, hangitlah Utbah kata tak apa. Nanti kita perang, kita tengok aku takut ke Abu Jahal yang takut. Jadi Abu Jahal pun panggil seorang Amir bin Hadrami, tenangkan balik. Habis cerita tuan-tuan. Jadi tak jadi balik. Patutnya nak balik, tapi disebabkan perangai Abu Jahal yang provok. Baik, jadi kita tengok. Kemudian kita dah sebut malam tu tuan-tuan, Rasulullah beribadah di pokok, di Badar. Banyak kan ibadah di sini. Ada pun orang sahabat Nabi tidur dalam keadaan aman dan tenteram, dan turun hujan renyah-renyah, menenangkan hati sahabat, mengukuhkan hati sahabat lagi. Baik, jadi tuan-tuan, orang Quraisy pula berada di Udwatul Quswa, atas sikit pada lembah Badar. Malam tu dia berpesta zakat. Baik, kemudian kita dah masuk tuan-tuan, kedua-dua pihak saling menyiasat. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Baik, qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar. Kedua pihak saling menyiasat. Kedua pihak saling mendapatkan rahsia antara satu sama lain. Kemudian Rasulullah bersabda. Jadi masing-masing cari maklumat. Pasukan Islam dapatkan maklumat dia pun juga mendapatkan maklumat tentera Islam. Kemudian Nabi SAW berdoa.
Kata Nabi SAW, Allahumma hadhi Quraisy qad aqbalat bi khulayaiha wa faqriha tuhadduka wa tukadzibu rusulak. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, Allahumma ahinhumul ghadah. Kata Nabi SAW, ya Allah, ini Quraisy yang datang dengan bongkaknya dan sombongnya, bongkak dan sombong, yang musuhimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, ku harapkan adalah pertolonganmu seperti yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pada pagi hari ini. Kita nampak Allah janjikan kemenangan, tapi usaha kena. Kalau tak usaha tak boleh. Itu sunnatullah di dunia, begitulah. Allah janjikan kemenangan, janjikan pertolongan, tapi kena usaha. Baik. Ketika Rasulullah SAW sedang bersiap sedia meluruskan barisan orang Muslim, terjadilah satu perkara yang melucukan. Waktu itu Sawab bin Ghaziyah keluar daripada barisan, maka baginda memukulnya dengan anak panah agar meluruskan barisan, sambil bersabda, luruskanlah barisanmu wahai Sawab. Jadi Rasulullah nak luruskan pasukan tentera. Macam Rasulullah luruskan baris kan, dia semayang kan. Bila nak luruskan, Rasulullah tengok mana dia kena luruskan. Sebenarnya pukul lali tu dia kena sama pukul lali, tapi nak bagi sama pukul lali tu susah lah tuan. Pukul lali kan, mata kaki tu. Jadi dia akan tengok tumit. Biasanya tumit tu sama, pukul lali pun sama lah. Jadi kaki kita tu tak sama. Jadi bila kita samakan belakang, kaki di depan tu akan ada yang panjang ke depan. Tapi sebab kita bukan samakan depan, kita samakan belakang. Nah, jadi Rasulullah pun sama bagi samakan. Dalam hadis tersebut kan, kita hendaklah luruskan saf, ataupun hati kita akan berbeza-beza tuan. Fatakhtalifu, kalau kita tak jaga saf tuan, maka hati kita pun berbeza-beza. Jadi kita harap mudah-mudahan dalam masa terdekat ni kita boleh semayangkan tuan. Kalau kita tengok di berita kan, berita yang terbaru, Perdana Menteri dia dah batalkan semua, betul tak? Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi tak perlu pakai mask, tidak ada lagi kewajipan vaksin. Di UK tuan, United Kingdom. Kita harap mudah-mudahan dalam masa terdekat kita boleh semayang macam biasa tuan, rapat macam biasa, mudah-mudahan tuan. Kita begitu juga kita harap dengan penuh adab tuan. Baik. Jadi tuan, jadi waktu ni sahabat keluar pada barisan ke depan sikit, Rasulullah pukul perut dia, bukan pukul kuat, pukul suruh lurus yang barisan. Sawab bin Ghaziyah keluar dari barisan, maka baginda mukulnya dengan anak panah agar meluruskan barisan, sambil bersabda, luruskanlah barisanmu wahai Sawab, luruskan barisan. Sawab menjawab, wahai Rasulullah, engkau telah membuat aku sakit, maka berilah kesempatan kepadaku untuk membalasnya. Maka baginda menyikat baju di bahagian perutnya seraya bersabda, Nabi bagi balas balik. Sawab kata, ya Rasulullah, kau dah sakiti aku, bagi peluang aku balas balik. Baik, kalau begitu balaslah. Nabi sikat baju dia, nampak perut Nabi, Nabi kata balas. Maka Sawab terus memeluk perut baginda. Sawab Ghaziyah ni peluk Nabi, cium perut Nabi. Baginda berkata, ada apa kamu ini wahai Sawab? Rupanya dia nak peluk, nak cium Nabi di perut, sayang daripada Nabi SAW. Sawab menjawab, wahai Rasulullah, telah datang apa yang engkau lihat saat ini. Telah lama aku berhajat untuk bersentuhan kulitku dengan kulitmu pada saat-saat terakhir aku hidup bersama engkau. Lalu baginda pun mendoakan kebaikan baginya. Dia teringin nak peluk Nabi SAW. Dan kita pun tahu Nabi itu orang yang berkat tuan. Seluruh Nabi itu berkat. Sebab tu Nabi SAW bila dia potong rambut kan, sahabat pun ambil rambut Nabi tu. Rambut Nabi potong tak buang, sahabat pun ambil. Malah kadang-kadang isteri Nabi yang berbahagi-bahagi kepada para sahabat. Dan saya alhamdulillah tuan, masa saya mengaji dulu di Kuala Lumpur tu, ada seorang pada keturunan Rasulullah SAW, dia bawa main rambut Nabi. Tentang rambut Nabi warna apa? Nabi hitam pekat kan, tapi ada yang kata kadang-kadang Nabi warnakan rambut dia. Jadi tuan-tuan yang ada kat saya tu, yang pendek dia tuan, dia warna kaca rambut Nabi SAW, pendek, itu memang hitam pekat.
Ada lagi saya tengok kat mana atas dia bergantar rambut Nabi, tapi panjang semua, saya tak tahu betul-betul tu. Sebab dia kena ada sanad tu kan, rambut tu kena ada sanad. Sanad tu pula kena betul tu tak bukan rekaan. Jadi saya pernah cium, tapi tak cium rambut tu, cium kat bekas dia lah. Sahabat Nabi ni banyak rambut tuan-tuan. Rambut Nabi simpan. Tapi pergi mana rambut Nabi yang banyak-banyak? Pasal tak tahu, sahabat simpan. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia pun rambut. Bila dia perang, dia tak tinggal. Bukanlah rambut tu ada power tuan-tuan. Kita tak fikir lagu tu berkat tuan-tuan. Macam mana nak sebut dia tentang berkat? Berkat ni Allah jadikan kebaikan dia pada sesuatu. Itu berkat. Kelangsungan kebaikan Allah pada sesuatu. Itu maksud berkat. Maknanya kalau gaji kita 1,000, Allah berkati 1,000 itu memberi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Itu maksud berkat. Kalau gaji kita sebulan 300,000, tapi Allah tak berkat, 300,000 itu tak bagi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Hati mudah gelana, musuh pun banyak, jauh daripada agama, mati pun nanti jauh pada agama, duit dia banyak, tapi tak bawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Bila Allah Ta'ala tak berkat, kita ni masalah bukan apa. Kadang-kadang rezeki itu cukup lah, tapi disebabkan cinta dunia lebih, kita rasa tak cukup. Kita nak mewah lebih, kita rasa tak cukup. Dah hilanglah kurang syukur. Bila kita tengok orang yang lebih daripada kita, bukan tengok orang yang bawah. Nabi suruh kita tengok orang yang lebih susah daripada kita, bukan orang yang lebih atas. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, orang gaji banyak mana pun tak cukup. Pasal manusia bukan belanja berdasarkan keperluan. Manusia suka belanja berdasarkan gaji dia. Betul tak? Gaji dia banyak, maka dia pun pakai mewah. Lama-lama tak cukup. Saya pernah jumpa orang, ayah gaji 16,000, mak gaji nak dekat 7-8,000, tak cukup. Saya sembang dengan dia kata, aku pun tak cukup. Gaji bapak 16,000 sebulan tak cukup, mak 7,000 tak cukup. Bila gaji macam tu, Velfire, Alphard, memang dah tak cukup. Kereta biji-biji, rumah pun banyak. Kita suka belanja ikut gaji. Saya pernah jumpa satu hamba Allah, kerja cleaner. Saya tanya dia, abang macam mana abang hidup kan? Gaji dia 900. Jadi 1,000 lebih kan, tapi potong-potong 900 lah kat dia. Dia 900, bini dia 900, dua-dua cleaner. Anak ada 6, seorang baru nak kerja. Ada yang lagi seorang tu baru bagi seorang lagi, 2 ada di universiti, 3 di universiti, yang lebihnya 2 lagi di sekolah. Dia kata bila saya tanya macam tu, sebab kalau campur 800 baru 1,800, anak tu ada 5 sekolah lagi, motor ni nak bayar. Dia kata, ustaz kalau nak cerita kat ustaz ni, nanti saya ceramah ustaz. Dia kata, dia kata kalau nak kira congok dia kata memang lari lah, dia kata luar logik. Tapi dia kata ingat bila Allah Ta'ala sebut narzuqukum wa iyyakum, Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita dan anak-anak kita. Jangan risau. Dia kata saya cerita pun tak ada, tapi anak saya masuk universiti boleh jangan. Macam mana? Sagi jiran tolong, adik-beradik boleh tolong, cukup hidup dia. Orang tanya dia, tak ada simpanan, tak ada hidup. Boleh je hidup boleh tu Ustaz. Nak cerita ni tuan-tuan, kenapa? 1,800, tapi boleh tanggung anak 5 orang. Bila kita belanja betul-betul ikut keperluan, betul tak? Tapi kalau kita belanja ikut gaji banyak ni, kita pakai kereta harga lagu ni. Gaji banyak ni kena beli, betul tak? Macam-macam nak beli. Tiap-tiap tahun kena tukar handset. Memanglah penat, betul tak? Sebab tu kita jumpa orang gaji banyak mana pun tak cukup. Baik, apatah lagi kalau dia tak tengok, tak syukur nikmat yang ada, dia tengok orang yang atasnya. Dia gaji 10,000, dia tak tengok orang gaji 30,000. Betul tak? Dia gaji 30,000, dia fikir bila nak dapat gaji 100,000. Sampai bila? Walam yamla fahu illa turab. Nabi sebut anak Adam ni, law kana libni Adam wadiyan min dhahab lam tara thalithan. Anak Adam ni kalau ada 2 lembah emas, dia nak lagi 1. Tidak ada yang boleh puaskan dia kecuali nanti. Tuan-tuan, lembah emas ni trilion dah tuan-tuan. Lembah penuh emas.
Tuan-tuan ada buah mak ni trilion dah tuan-tuan tak tahu nak kata. Nabi sebut perangai manusia ni, harta kalau dah tak makan 7 keturunan pun tak habis. Banyak dah. Dia nak satu lagi. Dia takkan puas sampai tanah masuk dalam mulut dia sampai mati ya. Sebab tu kita kadang-kadang kena fikir, betul tak? Cukup betul aku ni cukup dah, makan ada dah, cukup dah tempat tinggal. Kalau dah cukup semua belajar untuk bersyukur. Baik tuan. Kemudian tuan, itu berkat tuan. Khalid Walid dia bubuh rambut dia di dalam poket dia dalam setiap peperangan. Mana rambut Nabi yang banyak-banyak ni tuan? Kenapa sampai kat kita sikit je? Sebab kebanyakan rambut Nabi ni ditanam bersama dengan para sahabat. Sahabat yang ada rambut tu, dia akan wasiat tanamkan rambut ni, kafankan dia sekali dengan rambut ni. Itu yang banyak rambut Nabi yang ada para sahabat tak sampai bila kita. Ada sikit sangatlah tuan. Banyaknya sahabat akan kebumikan sekali dengan dia. Rambut tu tak ada kuasa tuan. Tak ada kuasa, siapa pun tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita kata berkat tu. Kalau kita dapat berkat, ada sesuatu yang berkat di situ, maka Allah Ta'ala berikan bantuan, Allah Ta'ala berikan pertolongan dan sebagainya. Bila ada sesuatu yang Allah Ta'ala cinta, ada kat kita. Tapi kena beramal juga tuan. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik terkenal, dia mati dikebumikan, dikafankan dengan baju Nabi SAW. Tapi dia dulu neraka paling dalam tu, walaupun jubah Nabi menjadi kafan bagi dia. Sebab amalan dia tak sesuai dengan perbuatan dia, dengan etika dia. Baik tuan-tuan, kemudian selesai meluruskan dan mereksa barisan, baginda mengeluarkan perintah agar setiap ahli pasukan tidak boleh memulakan pertempuran sebelum mendapat perintah yang terakhir. Sudah jangan faham ni, dengar arahan komander, arahan Nabi SAW. Baginda juga menyampaikan beberapa petunjuk khusus tentang perangan dengan bersabda, jika kamu merasa jumlah musuh terlalu besar, maka lepaskanlah anak panah kepada mereka. Masa ni umat Islam tak serang, bertahan sebab dia ramai. Kalau musuh tu serang ramai, panah. Kalau dia ramai, panah dulu. Dahululah mereka dalam melepaskan anak panah. Maksudnya kalau musuh datang ramai, sebelum dia berpanah, kita panah dulu. Sebab kan panah, kadang-kadang orang panah atas. Jadi bila panah tu turun, kalau siapa panah dulu, dia dulu lah tuan. Dia dapat kelebihan lah. Baik, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menguruskan pedang kecuali setelah mereka dekat dengan kamu. Jangan terburu pula pedang. Dia pada dekat, agak-agak memang dia nak menyerang, baru keluarkan pedang. Kemudian Nabi baginda kembali semula ke kemah bersama Abu Bakar. Sa'ad bin Mu'az ditugaskan memimpin satu pasukan kenderaan bagi melindungi Nabi SAW. Jadi Nabi duduk di kemah, komander besar, jenderal besar, bersama dengan penasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan satu lagi pasukan untuk lindung kemah pemimpin itulah jeneral. Ada pun sahabat Nabi yang lain, Hamzah, Ali, Umar dan sebagainya. Sahabat Waqqas ni semua pakai perang tuan. Yang ni kawasan susun tentera tuan. Dan strategi. Pada hari itu Abu Jahal mencari-cari keputusan dari Allah dan mengharapkan kemenangan. Abu Jahal mengharap kepada Allah. Abu Jahal tak beriman dengan Allah, tapi dia berharap pada Allah Azza wa Jalla. Tengok tuan, Abu Jahal kata apa? Mengharapkan kepada seraya berkata, Abu Jahal berdoa kepada Allah. Macam mana tuan, sembah berhala tapi berdoa kepada Allah. Dan kita baca buku ni pun habislah jilid yang pertama. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, bila mereka bercakap banyak wallahi, 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 demi Allah. Ni tuan tengok Abu Jahal kata apa? Kata Abu Jahal, ya Allah, apakah kami harus memutuskan tali persaudaraan dan menanggung akibatnya belum kami ketahui secara pasti? Dia nak katakan Nabi Muhammad SAW. Sebab menurut Abu Jahal, Rasulullah ni yang buat masalah. Rasulullah datang dalam bahasa Arab, orang masuk Islam, jadi bergaduh di mana. Puncanya Nabi SAW. Itu dia doa lagu ni. Patut kami putuskan hubungan persaudaraan kerana Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad SAW. Yang menariknya dia berdoa kepada Allah, musnahkanlah dia hari ini. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, musnahkanlah Muhammad akan tentera Abu Jahal. Ya Allah, siapakah yang lebih kau cintai? Masya Allah. Abu Jahal tanya Allah, ya Allah, siapakah yang lebih kau cintai dan lebih kau redai di sisimu? Maka berilah kemenangan pada hari ini.
Abu Jahal sebut, siapa yang paling kau redha dan cintai, berilah kemenangan padanya. Abu Jahal sangka Allah bersama dia. Tuan-tuan, apa sebab jadi macam ni? Sebab saya sebut kat tuan-tuan tak, tidak ada orang yang bukan Islam dan Muslim, kalau tuan-tuan tengok dia sembah berhala ke, dia takkan sebut dunia ni yang cipta, berhala yang cipta. Tak ada orang kafir sebut begitu. Hatta orang gila pun tak sebut begitu. Kalaulah dia yang buat berhala tu, kemudian dia kata berhala tu buat langit bumi, mustahil dia tak sebut begitu. Sembang dengan dia bukan. Tak ada orang sebut begitu. Kat dunia ni tak ada siapa sebut begitu. Dia buat berhala tu buat langit bumi, mustahil dia yang buat. Mustahil. Tapi berhala tu dia ada power. Dia perantara. Berhala ni menjadi perantara antara dia dengan Allah. Dan berhala yang dia ukir-ukir tu sebahagiannya menggambar sifat-sifat Allah. Nampak tak? Menggambar sifat-sifat Allah. Kadang-kadang menggambarkan kesempurnaan Tuhan. Itu yang dia pun macam-macam dia buat tu. Kononnya sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Ini jelas bercanggah dengan Islam tu Tuhan. Tuhan tak boleh kita bayangkan, tak boleh kita imagekan Tuhan tu Tuhan. Tak boleh kita jadikan berhala tu Tuhan. Sebab tu kita tengok kafir Quraisy ni, dia sebut wallahi, tapi dalam masa yang sama dia sebut juga demi Lata, demi Uzza, demi Hubal. Ni semua nama berhala-berhala. Yang kononnya berhala ni ada power di sisi Tuhan, ada kedudukan istimewa. Tu kata syirik. Kafir ni kufurlah dengan Tuhan. Syirik ni percaya pada Allah, tapi dalam masa yang sama ada pula super power yang sebanding dengan Allah, ataupun perantara antara kita dengan Allah. Kita dalam Islam tak ada tuan-tuan. Hatta kita semayang menghadap ke Kaabah, kita bukan sembah Kaabah, itu arah umat Islam. Kalau Kaabah tu kerat bubuh kat lain pun, kita semayang menghadap sana. Quran tak kata wasjudu lil Kaabah. Mana ada sebut Quran? Tidak. Sujudlah pada Kaabah, tak ada. Quran kata fawalli wajhak apa? Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kat mana-mana kita duduk kat dunia ni, menghadap ke arah sana, menghadap sana tanda saja. Baik tuan-tuan. Kemudian Allah sebab tu dalam Quran tuan-tuan, dan dia disebut dalam surah banyak ayat, antaranya wala yas'altu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Bila ditanya pada kafir musyrik, siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Jawapan dia sama. Siapa jadi langit bumi? Abu Jahal, Abu Lahab, semua akan kata Allah. Adakah dia bertauhid tak tauhid? Sebab dia sebut Allah jadikan langit bumi, tapi bila dia beribadah, dia tak sembah Allah. Dia sembah Hubal, sembah Lata, sembah Uzza, tak sembah Allah Azza wa Jalla, sembah berhala-berhala yang ada di bumi. Tu yang dia bila dia berkorban, dia ambil nama korban, dia pelak dekat Kaabah, lak kat berhala supaya sampai pada Tuhan. Baik tuan-tuan, saya berikan pada kita tadi tu, Allah telah berfirman dengan kata-kata Abu Jahal ini. Allah akan balas kata-kata Abu Jahal ini. Bila Abu Jahal sebut, minta Abu Jahal doa kemenangan kepada Allah, tolong mereka, maka Allah Ta'ala balas di dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal. Kata Allah Azza wa Jalla, in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Jika kamu, ini Abu Jahal dengan geng-geng dia, mencari keputusan, yang mana satu betul, tolonglah yang betul itu. Ni Allah Ta'ala balas. Kalau nak keputusan, yang mana satu betul, yang mana satu salah, maka telah datang kepada kamu, telah datang keputusan, yakni Nabi SAW. Dia datang dengan wahyu Al-Quran, dah datang keputusan, dah ada dalam Quran, dah ada pada Nabi SAW. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Kata Allah, berhenti, jangan memerangi Islam. Betul, tak perlu memerangi Islam. Dan saya sebut kata tuan, peperangan antara Islam dan bukan Islam selalunya berlaku, dan memang sepanjang sejarahnya berlaku, bukan kerana umat Islam yang menceroboh, tapi bila Islam diceroboh, umat Islam bertindak balas. Baik tuan, kemudian, dan jika kamu kembali, nescaya kami kembali pula. Maksudnya kalau kamu kembali memerangi Islam, kami mempertahankan Islam.
Sebab tu dalam perang Badar bukan Islam diserang. Dia pun main serang orang Islam. Dan sebelum ni saya sebut Rasulullah bila tentera musyrik datang, Rasulullah kata biarkan. Selagi dia pun tak serang, kita biarkan. Bila dia berserang, baru umat Islam dia tindak balas. Dan angkatan perang kamu sesekali tidak akan dapat menolak dia dari kamu sesuatu apapun, biarpun banyak. Kata Allah, sekalipun dia pun banyak, pasukan perang tak boleh menangkan mereka. Dan sesungguhnya Allah beserta orang yang beriman. Wa annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Bersama di sini tuan-tuan, di ma'iyah dipanggil ya. Ma'a ni maksudnya bersama. Ma'iyah kebersamaan. Dia ada dua. Ada ma'iyah khassah, ada ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah ni Allah bersama dengan seluruh makhluk ni, dengan ilmu dan kudratnya Allah. Sama ada orang tu Islam ke bukan Islam, orang baik ke jahat, Allah Ta'ala bersama dengan dia. Allah Ta'ala tahu hatta isi hati dia, apa tindakan tanduk dia, apa perancangan dia, Allah Ta'ala tahu semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Ini ma'iyah ammah, kebersamaan umum. Semua orang Allah Ta'ala bersama dengan dia, dengan ilmu Allah, dengan kudrat Allah, masyiah Allah. Yang kedua dipanggil ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah ni maksudnya kebersamaan khusus. Macam ni lah, Allah bersama dengan wa annallaha ma'al mu'minin, ma'al muhsinin, ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar, bersama dengan orang yang beriman, bersama orang yang buat baik. Bersama di sini, bersama yang khusus, dengan rahmat, kasih sayang, pertolongan, dengan keberkatan. Ni wa annallaha ma'al mu'minin. Ini ma'iyah khassah, khusus dengan orang Islam, rahmat, pertolongan, bantuan dan sebagainya. Okey tuan-tuan, akan datang peperangan bermula. Nah, kita nak bertahlil terus. Akan datang peperangan bermula. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa.